الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang hadirin ibu-ibu, ayah-ayah, para asatizah, tuan-tuan guru, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita boleh teruskan lagi pengajian yang kita sepakat untuk kita buat pada pagi Ahad ni, dan mohon maaf atas kelewatan disebabkan ada beberapa masalah teknikal yang kita hadapi. Tadi tak boleh nak mula pada jam 9.30 pagi. Tapi walau macam mana pun, alhamdulillah kita boleh teruskan juga walaupun agak terlewat sikit. Dan mudah-mudahan niat kita juga dengan kita mengaji pada pagi ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelepasan dan Allah Taala bukakan pintu ataupun jalan keluar kepada kita untuk kita keluar daripada wabak, daripada penyakit, daripada krisis yang tengah kita hadapi di negara kita ni. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita adakan majlis ilmu, berkat amalan, berkat niat kita yang elok, Allah Ta'ala bebaskan kita, keluarkan kita ataupun lepaskan kita daripada segala masalah, segala penyakit, wabak dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kita pada minggu lepas kita bincang, kita selesai bincang berkenaan dengan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, yang mana tuan pengarang kitab kita iaitu Fadilatul Syekh Salim Ibn Sumail Al-Hadrami ini sebut di dalam kitab dia, di selepas mukaddimah kitab oleh beliau sebut dulu berkenaan dengan rukun Islam dan rukun iman, dan kita pun telah huraikan, kita telah bincangkan kenapa pentingnya disebut rukun iman dan rukun Islam ni dulu sebelum masuk berkenaan dengan isi pengajian fiqh yang lain, sebelum pada masuk bincang berkenaan dengan air, bincang berkenaan dengan tayamum, seterusnya bab wuduk, seterusnya bab semayang dan sebagainya. Jadi kita dah sebut kepentingan kenapa kita bincang rukun Islam dan rukun iman sebagaimana yang telah kita sebut pada sebelum ini. Rukun Islam dan rukun iman ini kita ambil ataupun para ulama ambil ataupun berdalilkan kepada hadis baginda Nabi SAW di dalam peristiwa Sayyidina Jibril datang bertemu dengan baginda di Madinah, di Masjid Nabi. Jadi peristiwa tu ataupun hadis tu kita pun, bagi orang yang biasa mengaji hadis 40, dia akan jumpa lah. Jadi secara kesimpulannya kita sebut hadis itulah yang jadi punca atau menjadi asal atau menjadi sandaran kepada para ulama ni. Antaranya hadis yang antaranya jadi sandaran para ulama ni letak rukun Islam sebanyak 5 perkara, rukun iman sebanyak 5 perkara. Akan tetapi di dalam hadis itu ada satu lagi bahagian ataupun ada satu lagi sudut yang melengkapkan Islamnya seseorang ataupun melengkapkan imannya seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau melengkapkan, kita kata, jati diri seorang Muslim itu
sebagai seorang hamba lah, sebagai seorang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis tu ada sebut satu lagi bahagian, iaitu bahagian ni yang disebut sebagai al-ihsan. Jadi mungkin kita boleh sebut sikit al-ihsan itu apa dia. Di dalam kitab Kashifatus Sajah, Syekh Nawawi Bantani syarah kepada kitab Safinatun Najah yang kita tengah bincangkan ini, dia sebut juga, walaupun pengarang kitab kita Musannif ini sebut dua perkara saja, al-Islam dengan al-Iman, rukun Islam dan rukun iman, tapi beliau Syekh Nawawi Bantani disebut juga berkenaan dengan al-ihsan di dalam kitab dia sebagai melengkapi tiga perkara yang jadi asas seorang Muslim itu kena tahu. Itu ayat yang biasa disebut oleh para guru kami di Mesir lah. Seorang Muslim, dia tidak boleh lari daripada tiga perkara ni. Dia kena tahu al-Islam, al-Iman dengan al-Ihsan. Bila dia sebut dia sebagai seorang Muslim, dia mesti tahu tiga perkara inilah asas jati diri sebagai seorang Muslim. Dia ada Islam dalam jiwa dia, dia ada iman dalam jiwa dia, dia ada al-Islam yang dizahirkan dengan perbuatan dia, yang merangkumi segala ibadah-ibadah zahir yang dia buat, dan dia ada al-ihsan yang melambangkan kepada kesempurnaan amal dia tu, ataupun para ulama sebut sebagai buah ataupun samarah kepada iman dan juga amal zahir yang dia buat. Jadi Syekh Nawawi Bantani disebut dalam kitab dia Kashifatus Sajah, saya petik sikit lah, huraian dia panjang, cuma sekadar nak beri kita faham bahawa bukan dua perkara sahaja yang jadi asas sebagai seorang Muslim kita ni kena tahu, bahkan kita ada satu lagi sudut, iaitu sudut al-ihsan itu. Al-ihsan ni di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang kita tahu, apabila Sayyidina Jibril datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan, khabarkan kepada aku tentang ihsan. Jadi Rasulullah SAW jawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan sekiranya kamu tidak melihat Allah Ta'ala, atau maksudnya sekiranya kamu tidak merasa kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat kamu. Jadi itu terjemahan ataupun apa yang disebut di dalam hadis itulah makna kepada al-ihsan. Jadi Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Bantani ni sebut, dia kata al-ihsan, apa yang dimaksudkan dengan al-ihsan di dalam hadis tu, al-ihsan disebut al-ikhlas, wa yajuzu an ya'niya bihi ijadatal amal, dan boleh juga dimaksudkan dengan keelokan amal ataupun kesempurnaan amal, ataupun usaha untuk kita pastikan amal itu jadi sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Itu maksudnya al-ihsan. Al-ihsan biasanya kita guna ni, ihsan ni kita faham, ihsan ni adalah kebaikan yang kita buat, ataupun kita sebut ihsan ni adalah kasih sayang ataupun pemberian. Itu biasanya kan. Biarlah ada ihsan sikit, ayat gitu. Biarlah ada ihsan sikit. Maksudnya ada ihsan tu ada belas kasihan. Biarlah ada rasa sayang, ada kasih sikit. Ataupun kita sebut ni wang ihsan. Wang ihsan ni maksudnya wang pemberian. Itu biasanya yang kita guna. Tapi istilah ihsan di dalam hadis ni dimaksudkan dengan apa dia? Syekh Nawawi sebut al-ikhlas. Maknanya kita ada iman kepada Allah Ta'ala, kita percaya terhadap rukun-rukun iman itu, dan segala perkara yang kita wajib percaya, hasil daripada kepercayaan itu kita serahkan diri. Serah diri itu maksudnya Islam. Kita serah diri itu dengan laksanakanlah apa yang Allah Ta'ala suruh, dan kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Di dalam kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang itu mengandungi apa dia? Mengandungi ikhlas. Adanya ikhlas di dalam tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
adanya di dalam tu keelokan ataupun kesempurnaan kita lakukan segala suruhan Allah Ta'ala dan tinggal larangan itu dengan sesempurna yang mungkin. Itu yang dimaksudkan dengan al-ihsan. Jadi macam-macam mana pun tiga perkara ni, kita sebagai seorang Islam, kita tidak akan terpisah, tidak akan terpisah daripada kita. Asalkan kita ni Islam, kita akan ada tiga perkara ni sebagai tunjang jati diri sebagai seorang Muslim. Jadi sebab itulah para ulama kami ataupun para guru-guru kami khususnya, ataupun kita boleh sebut secara ittifaknya para ulama, tiga perkara ni lah tiga asas yang seorang Muslim itu dia kena tahu. Bila dia nak bentuk diri dia, jati diri dia sebagai seorang Muslim, dia kena tahu tiga perkara ni. Jadi al-ihsan sebagaimana yang kita sebut atau sebagaimana yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis tu sendiri, Rasulullah sebut an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan ni adalah kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Sekiranya kamu tidak merasa kamu melihat Allah Ta'ala, yakinlah bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Jadi di situ sememangnya terkandung makna ikhlas. Sebab kita buat tu adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala sedang melihat kita, bukan dengan sebab ada unsur-unsur lain. Tidak buat tu kerana orang tengok, ataupun tidak buat itu kerana kita pandang kepada satu-satu hasil ataupun satu ganjaran yang kita boleh dari segi perkara dunia ataupun akhirat sekalipun. Itu terkandung dalam makna ikhlas. Jadi bila kita berasa kita buat amalan itu adalah dengan sebab Allah Ta'ala sedang melihat, ataupun kita seolah-olah kita tengok Allah, kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata hati kita, itu maksudnya adanya ikhlas di dalam amalan kita. Ataupun para ulama sebutkan al-ihsan ni sebagai adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-adab. Dan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu pun kita boleh faham. Kita pun sesama kita, bila kita sebut kita ni beradab ataupun seseorang itu beradab dengan seseorang, itu maksudnya bila dia berhadapan dengan seseorang yang dia kagum atau seseorang yang dihormati, dia akan jadi beradab, dia akan jadi tertib, cakap tutur tutur bicara dia jadi kita kata jadi eloklah, dia susun dengan baik. Maknanya perbuatan dia pun tidaklah dia buat sesuatu perkara yang menjadikan dia malu di depan orang yang dia hormat tadi tu. Tu maksudnya dia beradab. Kalau kata anak-anak ni, kalau kata budak-budak, dia beradab depan orang tua. Contohnya apa dia? Dia tidak menyampuk ketika mana orang tua tengah bercakap. Contohnya, dia jawab dengan elok bila orang tua tanya. Bila berada depan orang tua, dia duduk dia tertib elok. Maknanya tidaklah kita kata budak ni jadi melompat tak tentu hala. Ataupun contoh kalau kata kita orang Melayu ni, bila beradab tu maknanya lalu depan orang tua tu tunduk elok. Tu contohnya kita kata beradab. Jadi seseorang tu dia jadi beradab dengan orang yang dihormat tu dengan sebab apa dia? Dengan sebab orang tu ada depan dia. Kalau orang tu tak ada depan dia, mungkin dia tidak jadi macam tu. Sebab dia tidak nampak orang tu ada depan dia, dan dengan orang lain dia jadi tidak beradab. Ini contoh kita sebut. Jadi dalam hal ni kita pun boleh faham dengan istilah adab yang kita guna ni adalah kita buat satu perkara tu seelok mungkin dengan sebab apa? Dengan sebab kita tengok orang yang kita hormati tu ada depan kita, dan orang tu kita yakin, kita rasa dia tengok, dia sedang melihat kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam mana-mana keadaan kita ada atas dunia ni, sepanjang kita hidup ni, Allah Ta'ala satu detik pun tidak terlepas untuk perhatikan kita, tengok kita. Jadi bergantung kepada keyakinan kita, setakat mana kita yakin sungguh Allah Ta'ala sedang melihat kita, itulah kadar adab ataupun kadar ikhlas yang akan terbina di dalam jiwa kita. Jadi Syekh Nawawi Bantani dia sebut sini ada tiga bahagian. Al-ihsan ni ada tiga peringkat. Di dalam ta'rif yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, ihsan ni kita ibadah kepada Allah Taala seolah-olah kita melihat Allah Taala. Kalau tidak mampu sampai ke situ, dia rendah lagi sikit kita beribadahlah seolah-olah kita rasa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Bukan seolah-olah lah, itu memang yakin, tapi kita rasa Allah Ta'ala sedang melihat kita. Jadi kat situ ada dua peringkat Syekh Nawawi Bantani sebut.
Dia kata peringkat pertama yang paling tinggi sekali adalah ihsan. Peringkat apa dia? Peringkat al-musyahadah. Peringkat musyahadah ni maknanya kita menyaksikan Allah Ta'ala itu di hadapan kita. Menyaksikan tu dengan mata hati lah. Ketika mana beribadah, bukan tengok Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala berbentuk dengan rupa bentuk, ada jisim dan sebagainya. Tidak. Maksudnya dalam hati kita ketika mana beribadah, ataupun bukan setakat beribadah secara zahir, duduk atas dunia ni, setiap masa, setiap waktu, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang kita lihat dan kita nampak di dalam mata hati kita. Itu maksudnya makam yang pertama. Dalam keadaan mana-mana pun Allah Ta'ala sentiasa kita lihat. Allah Ta'ala sahaja yang ada depan kita. Kita tengok kursi pun kita ingat Allah Ta'ala. Kita tengok pokok kayu jadi kita tengok Allah Ta'ala. Kita tengok langit ataupun tengok segala makhluk ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang ada. Tak ada perkara lain di dalam hati. Itu peringkat yang paling tinggi. Peringkat yang rendah sikit, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, adalah kita beribadah seolah-olah kalau tidak sampai kita merasa ni kita melihat Allah Ta'ala. Peringkat kedua adalah peringkat al-muraqabah disebut. Maknanya kita beribadah, kita rasa seolah kita merasai ataupun meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat kita. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama tadi disebut oleh Syekh Nawawi. Dia kata peringkat al-musyahadah. Peringkat yang kedua adalah peringkat al-muraqabah. Peringkat al-musyahadah adalah bahagian pertama dalam takrif yang Nabi sebut, al-ihsan tu. An ta'budallah ka'annaka tarah. Itu peringkat al-musyahadah. Peringkat yang bawah sikit adalah peringkat al-muraqabah disebut. Muraqabah ni adalah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya kamu tidak merasa Allah Ta'ala, tidak merasa melihat Allah Ta'ala, yakinlah bahawa Allah Ta'ala sedang melihat kamu. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga yang paling rendah sekali adalah menyempurnakan amalan yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sempurna dari sudut rukun dan syarat, sehinggalah kita tidak dipersoalkan lagi tentang kita buat ataupun tidak amalan tu. Ini peringkat asas. Ini peringkat yang paling rendah. Maknanya kita nak ukur ikhlas kita yang paling rendah dalam amalan kita adalah kita buat sesempurna mungkin dengan cukup rukun dan syarat segala amalan ataupun segala kewajipan yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi itu peringkat yang paling rendah sekali. Jadi kita dalam nak menyusul, nak meningkat dari sudut ihsan kita, ataupun kita sebut nak meningkat dari sudut adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, mulanya kita dengan kita laksanakan tanggungjawab kepada Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita semayang, tanggungjawab kita berpuasa, tanggungjawab kita tunaikan haji, tunaikan zakat, tanggungjawab kita sebagainya, dengan kita mulakan sempurnakan dari sudut rukun dan syarat. Biar apa dia? Biar kita tidak ditanya lagi dan tidak disoal lagi, ataupun tidak dikatakan kepada kita bahawa kita masih lagi belum buat tanggungjawab tu. Kalau kata solat itu kita tidak buat dengan cukup rukun, buat dengan tidak cukup syarat, jadi solat kita tu tidak sah. Bila tidak sah, maksudnya kita masih lagi kena buat. Sebab apa yang kita buat tadi itu tidak diterima, tidak sah dari segi zahirnya. Jadi bila tidak sah, maknanya tanggungjawab ataupun tugas tu, kewajipan itu masih lagi tergantung di atas tengkuk kita. Maknanya masih lagi tidak tercabut, masih lagi terbeban kepada kita. Maknanya selagi kita masih lagi belum buat dengan sempurna, selagi kita masih lagi belum cukup rukun dan syarat, itu masih lagi tanggungjawab ataupun kewajipan itu, wajib itu masih lagi terbeban di atas bahu kita. Jadi peringkat yang paling asas sekali dalam bab ihsan ini, ataupun bab kesempurnaan amal ini, ataupun bab ikhlas ini, ataupun bab adab ini, kita laksanakan tanggungjawab itu dengan dikira bahawa amalan itu kita buat, Allah Ta'ala terima dengan sempurna, cukup syarat dan rukun. Maknanya terlepas dah tanggungjawab kita. Kalau kata waktu zuhur nanti nak semayang, kita semayang dengan cukup syarat, cukup rukun, jadi itu tandanya kita dah tidak disoal lagi dah. Kita sudah tidak sudah tidak akan diminta untuk buat lagi dah, sebab kita buat tu dah elok dah. Itu peringkat paling asas. Mana kita mula di situ dulu. Sebagai permulaan kita nak ikhlas, permulaan kita nak sempurnakan ihsan dalam jiwa kita. Selepas itu barulah kita naik ke peringkat-peringkat yang seterusnya. Jadi ianya bukan satu perkara yang mudah.
Para ulama susun begitu terperinci sekali dalam perjalanan hati kita ni nak sampai kepada ikhlas, nak sampai kepada ma'rifatullah, nak sampai kepada peringkat yang paling tinggi dalam mengecapi kemanisan iman dengan kita melihat Allah Ta'ala di dalam mata hati kita tu. Sebab itulah bahagian yang ketiga ni, al-ihsan ini, atau bahagian adab ini, atau bahagian yang Syekh Nawawi Bantani sebut sebagai ikhlas ini, para ulama susun satu ilmu yang khusus. Timbulnya satu ilmu yang khusus yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Jadi al-iman itu dilambangkan dengan ilmu tauhid. Sebab iman ni adalah kepercayaan kita di dalam jiwa. Kepercayaan kita terhadap perkara-perkara yang datang kepada kita melalui wahyu yang kita wajib untuk percaya. Jadi itu termasuk dalam bab al-iman yang kita mengajinya dalam ilmu tauhid. Kalau al-Islam pula adalah amalan zahir kita. Amalan zahir yang kita buat ini, yang mana kita nak tahu apa yang kita nak kena buat dalam usaha nak laksanakan tanggungjawab, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Kita mengaji pula dalam ilmu fiqh. Dan yang ketiga pula al-ihsan, macam mana nak bentuk jiwa dan hati kita ni untuk jadi seorang yang ikhlas dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Sempurna amalan itu bukan sekadar zahir saja, tapi sampai ke hati kita pun bila laksanakan amalan itu ingat kepada Allah Ta'ala. Di dalam ilmu apa yang kita mengaji, ilmu tasawuf menyusun kepada kita macam mana kita nak berjalan bentuk al-ihsan kita. Jadi tiga perkara tu lahirnya tiga ilmu. Sebab itulah tiga ilmu ni adalah ilmu yang para ulama sebut seseorang Muslim itu tidak boleh lari, dia mesti mengaji tiga perkara ni. Mesti mengaji fiqh, mesti mengaji tauhid, mesti mengaji fiqh, mesti mengaji tasawuf. Sebab ketiga-tiga ilmu ni menyempurnakan ketiga-tiga asas jati diri sebagai seorang Muslim yang kita bincangkan tadi. Jadi itu tambahan kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, al-Islam dan juga al-Iman. Jadi tambahan pada hari ini sebagai melengkapi apa yang Nabi sebut di dalam hadis yang terkandung dalam hadis Sayyidina Jibril itu, iaitu al-ihsan. Jadi kita bincangkan sikit berkenaan dengan al-ihsan. Tapi ada satu bahagian yang kecil lagi yang kita tinggal di dalam fasal pada minggu lepas, iaitu makna la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid darain amin. Faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa makna, ini bahagian yang kita masih lagi belum baca atau masih lagi belum sebut pada minggu lepas. Wa makna alla ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Terjemahannya yang rukun iman tu kita dah sebut terjemahannya pada minggu lepas. Jadi yang seterusnya bagi yang ada kitab di muka surat 7. Dan bagi yang tak ada kitab atau mungkin ada yang baru mengikuti pengajian kita gunakan kitab Safinatun Najah terjemahan pihak Ruwaq Jawi. Yang ini, yang siapa-siapa yang mungkin baru ikuti pengajian boleh dapati kitab ni daripada Akademi Ar-Rawdah. Ada kontak ni, boleh kontak Akademi Ar-Rawdah untuk dapatkan kitab ni. Baik. Makna muka surat 7. Makna bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah ialah tiada apa pun yang disembah dengan sebenar-benarnya yang ada di dalam kewujudan ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut selalu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini apa yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah? Terjemahannya kita sebut tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi para ulama sebut, tambah lagi kepada kita kefahaman. Kita sebut la ilaha illallah itu maknanya adalah tiada Tuhan yang sebenar-benar, yang paling layak disembah, yang diletakkan segala pergantungan kepadanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiada Tuhan yang paling layak ataupun yang berhak sebenar-benarnya untuk disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa para ulama letak kait ataupun letak ikatan, kena ikat
Tuhan itu adalah Tuhan. Kita menafikan Tuhan yang ataupun kita katakan tiada Tuhan yang paling layak, ataupun tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diumumkan tiada Tuhan, itu seolah-olah macam kita tidak sebut langsung bahawa adanya Tuhan yang lain. Senang cerita beginilah. Dia timbul isu ni bila di dalam dunia nyata ni kita masih lagi sebut kepada beberapa perkara itu dengan istilah Tuhan, walaupun kita tidak kata dia Tuhan kita, dan kita tidak mengiktiraf dan kita tidak beriman, tapi kita masih lagi gunakan istilah kepada perkara-perkara tersebut bahawa ini adalah Tuhan. Contohnya apa dia? Tokong ataupun sembahan-sembahan agama-agama lain. Jadi kita kata tu sebagai Tuhan dia. Jadi kita tetap juga guna itu sebagai Tuhan. Jadi kita nafikan Tuhan di sini tu bukanlah bermaksud kita nafikan perkara yang ada di alam nyata tu. Di alam nyata ni kita kata Tokong ni Tuhan orang Hindu, Tokong ni Tuhan orang Buddha, ataupun matahari ni Tuhan bagi orang Jepun contohnya, ataupun apa dia lagi, sekian-sekian makna lah yang kita katakan tu sebagai Tuhan tu. Bahkan Allah Ta'ala sendiri pun sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala gunakan lafaz ilah kepada yang membawa makna Tuhan juga kepada sembahan-sembahan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita akui adanya Tuhan secara zahir ni, tapi Tuhan yang apa dia? Tuhan yang disembah dengan batil. Tuhan yang disembah dengan batil lah. Tuhan yang disembah bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya yang berhak disembah pada pegangan kita, yang kita imani, yang kita percaya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tiada Tuhan yang lain. Jadi timbulnya kat sini makna bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah itu adalah kerana apa dia? Kerana adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang kita juga sebut dengan lafaz Tuhan, walaupun Tuhan-Tuhan tu adalah yang tidak layak untuk disembah, iaitu Tuhan-Tuhan agama lain. Hatta hawa nafsu pun Allah Ta'ala sebut kan, afamani takhadha ilahahu hawahu. Adakah mereka ni menjadikan nafsu tu sebagai Tuhan mereka? Jadi digunakan istilah Tuhan juga, tapi bukanlah bermaksud nafsu tu Tuhan pada pegangan kita. Tidak. Nafsu tu adalah, kalau dalam ayat tadi tu, dijadikan Tuhan untuk diagungkan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tetap juga guna istilah Tuhan, tapi yang kita nafi sebab itulah kita sebut di dalam la ilaha illallah ni adalah kita nafikan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Tidaklah kita kata bahawa tak ada Tuhan bagi agama-agama lain. Tuhan bagi agama lain tu ada. Jadi kita tidak nafikan itu. Kita tidak nafikan yang tu. Maknanya sebab dia ada secara zahirnya, tapi dianya adalah Tuhan yang bagi orang yang agama tu lah sembah. Dia sembah tu dalam keadaan yang kita kata apa? Sembahan yang batil. Yang pada pegangan kita tidak mempercayai ataupun tidak beriman dengan dia. Yang kita beriman, yang kita percaya bahawa hanya satu-satunya Tuhan yang sebenar-benar wujud dan yang sebenar-benar berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perbincangan lah. Saya cuba simpulkan dengan mudah perbahasan tu dengan huraian yang begitulah. Dengan huraian yang begitu. Ada huraian panjang yang Syekh Nawawi Bantani juga sebut dalam kitab dia. Cuma dia jadi rumit sikit. Sebab kita pun tidaklah berniat untuk kita nak perincikan berkenaan dengan apa dia hal-hal seumpama itulah. Cuma kita nak sebut maknanya tadi, tiada Tuhan, la ilaha illallah tu apa dia? Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak diletakkan pergantungan kepada dia melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Fasal yang seterusnya. Faslun alamatul bulughi thalathatun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha
wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinina wal haidu lil untha li 9 sinina. Jadi kita masuk ke fasal yang seterusnya, iaitu fasal pada membincangkan mengenai tanda-tanda baligh. Selepas pada kita bincang berkenaan dengan asas sebagai seorang Muslim kena tahu, ataupun 3 perkara asas yang menjamin terjaga jati diri sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, sebagai seorang Muslim. Jadi pengarang kitab kita datangkan fasal yang seterusnya yang juga penting pada susunan dia, iaitu fasal bincang berkenaan dengan tanda-tanda baligh bagi seseorang. Sebab apa dibincangkan dulu berkenaan dengan tanda-tanda baligh ni? Sebab tanda-tanda baligh ataupun baligh ni adalah permulaan untuk diletakkan, permulaan dibebankan tugas sebagai seorang Muslim untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan itu kepada seseorang. Permulaan diletakkan beban, permulaan adanya tugas dan tanggungjawab, ataupun disebut sebagai al-baligh ni adalah permulaan untuk adanya taklif disebut. Taklif ni bebanan untuk laksanakan tanggungjawab dan kebajikan. Pada waktu tu dah memang wajib dah, tanggung sendiri dah. Kena semayang, wajib kena berpuasa, wajib kena tunaikan zakat bagi yang ada harta, wajib dah untuk tunaikan haji, wajib dah, maknanya perkara yang berkait dengan semayang tu, wudu dan sebagainya, kesemuanya tu dah jadi kewajipan yang dah ditanggung dah bagi seseorang yang dah sampai umur baligh. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu baligh ke tidak? Ini tanda-tanda dia, tanda-tanda kepada baligh. Faslun alamatul bulughi thalatha. Fasal tanda-tanda baligh bagi seseorang itu ada 3. Jadi kita kena ingatlah 3 perkara ni. Tanda-tanda baligh. Bagi yang dah baligh tak payah nak perhatilah. Dah umur dah dekat 40 dah, tak payah nak tengoklah ada tanda baligh ke tidak. Memang dah sah-sah dah kita ni, wajib dah tanggung sendiri segala kewajipan yang dibebankan kepada kita, dah ada taklif lah. Maknanya bila baru belajar berkenaan dengan baligh ni, contohnya baru nak perhati ada tanda baligh ke tidak. Lepas tu kira nak lepas dulu tanggungjawab tu. Bila nak ada tanda baligh baru nak buat kan tak boleh lah. Jadi ini adalah tanda-tanda baligh bagi seseorang yang kita kata di peringkat yang biasanya berlaku bagi seseorang di peringkat awal-awal remaja. Awal-awal remaja tu akan ada tanda-tanda ni sebagai sebagai titik mula kewajipan tu dia kena buat dah. Kefarduan segala kefarduan dalam agama tu jadi wajib kepada dia untuk dia buat. Alamatul bulughi salah satu. Alamat ataupun tanda-tanda kepada baligh itu ada 3. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Yang pertamanya adalah sempurna umur 15 tahun menurut kalendar Islam bagi lelaki dan perempuan. Ini tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah cukup umur. Bagi orang lelaki dan perempuan, cukup umur itu berapa umur dia? Umur dia 15 tahun ikut kalendar Islam. Ikut kalendar Hijriah, bukan ikut kalendar Gregory ni, bukan ikut kalendar tahun kita 2000 berapa. Tak, ikut kalendar Islam kita. Jadi cukup 15 tahun kalendar Islam, tahun Islam ataupun tahun Hijrah. Itu tanda yang pertama bagi orang tu baligh, dikira baligh. Baik. Yang kedua, al-ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin. Yang kedua, bermimpi sehingga keluar air mani bagi lelaki dan perempuan pada umur setelah mereka sempurna 9 tahun menurut kalendar Islam juga. Jadi tanda yang kedua adalah bermimpi. Al-ihtilam ni maksudnya bermimpi. Bermimpi ni bukan semata-mata mimpi, tidak. Tapi mimpi
Bahasa kita mudah, mimpi basah. Tanda kedua ni apa dia? Seseorang itu mimpi basah. Mimpi ni biasa berlaku ketika tidur. Jadi ketika tidur, bila sebut mimpi basah ni, sedar-sedar tu adanya air mani ataupun mimpi keluar air mani. Itu disebut sebagai ihtilam. Dan inilah tanda kedua bagi orang itu dikira sebagai balik. Mimpi keluar mani bagi lelaki dan perempuan. Kedua-dua orang lelaki dan perempuan ni mimpi keluar air mani. Pada umur setelah mereka sempurna 9 tahun menurut kalender Islam. Jadi mimpi itu mimpi bila? Mimpi pada umur 9 tahun. Dah sempurna umur 9 tahun mengikut juga tahun kalender Islam, mengikut tahun hijrah Qamariyah. Dia bukan ikut tahun kita biasanya guna tahun kita ni apa dia? Tahun umur kita ni kita kira ikut tahun matahari. Tahun matahari ni atau istilah kita kata tahun orang putih lah. Tahun Masihi ni, tahun Masihi. Lahir pada tahun 1990 contohnya kan. Tahun 1990 lahir, tahun 2020 ni dah jadi berapa? Dah 30 tahun lah kan. Kita kira 30 tahun. Tapi sebenarnya dari sudut kalender hijrah kita dah lebih dah umur kita tu sebenarnya. Jadi tanda yang kedua ni adalah orang tu keluar air mani ketika mana umur dia dah 9 tahun mengikut kalender Islam. Kita akan tengok satu persatu pula lepas pada ni insya-Allah. Tanda yang ketiga, wal haidu lil unsa li tis'i sini. Dan ketiga adalah datang haid bagi perempuan pada umur setelah dia sempurna 9 tahun menurut kalender Islam. Jadi tanda yang ketiga ni adalah khusus bagi orang perempuan, khusus bagi wanita. Tanda yang ketiga ni adalah khusus bagi wanita, iaitu haid bagi orang perempuan yang dah sempurna umur dia 9 tahun mengikut kalender Islam juga. Jadi ini 3 tanda yang kita kena ingat dulu asasnya. 3 tanda ni kita kena tahu dulu. Kita akan sebut perincian ni lepas pada ni satu persatu. 3 perkara ni kena ingat dulu. Pertamanya, seseorang itu balik dengan apa dia? Dengan dia sempurna umur 15 tahun ikut kalender Islam bagi lelaki dan perempuan kedua-dua. Bagi orang lelaki dan perempuan kedua-dua umur dia cukup 15 tahun tanpa ada tanda-tanda lain sebelum tu lah. Mana tidak keluar air mani lagi sebelum tu, tak ada haid lagi sebelum tu. Jadi bila cukup je umur dia 15 tahun ikut kalender Islam, ikut kalender hijrah, jadi dia tu dikira sebagai balik. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah keluar air mani ketika umur dah cukup 9 tahun, juga ikut kalender hijrah, juga ikut tahun Islam, tahun hijriah. Jadi masih juga terikat. Maknanya keluar air mani. Yang keduanya umur dia mesti 9 tahun. Yang ketiga adalah haid bagi perempuan. Yang ni khusus bagi perempuan. Tanda balik khusus bagi perempuan, iaitu keluar haid. Pertama, keluar darah haid mesti dalam umur dia dah cukup 9 tahun juga ikut kalender Islam. Ini 3 perkara yang kita kena ingat. Sebab apa kita kena tahu? Bagi yang tak sampai umur balik lagi, kenalah dia tahu perkara-perkara ni. Sebab nak perhati lepas pada ni. Jangan pula bila keluar darah haid bagi orang perempuan ataupun dah keluar mani bagi orang lelaki dengan cukup syarat, waktu tu dia dah umur 9 tahun ataupun 10 tahun, tidak tahu apa-apa. Allah alam, kalau kata ada kalangan pendengar kita ni yang umur dia dah masuk umur yang patut balik tapi tak keluar lagi tanda-tanda balik, bila dia dengar ni dia boleh praktis terus ataupun boleh tahu terus. Lepas pada tu dah dikira dah tanggungjawab dia untuk dia kena buat. Dia kena semayang dah wajib dah, dia tanggung sendiri dah. Kalau tak buat, dosa pahala tu dah ditanggung dah. Jadi kalau kata tidak, orang yang dengar ni di kalangan orang yang dah balik pun kita kena tahulah tanda-tanda ni. Sebab di bawah kita ni ada banyak tanggungjawab. Ada anak-anak, adanya anak-anak murid ataupun ada anak-anak saudara yang kita boleh cakap, boleh bagi tahu. Ni bila dah
berlaku tanda-tanda ni, dah jadi balik dah. Bila dah jadi balik, tu maksudnya dah ada beban tanggungjawab, dia kena pikul sendiri dosa pahala tu. Jadi kewajipan semayang tu dia wajib dah kena buat. Tidak boleh tinggal dah. Maknanya tidak boleh sekadar buat main-main, sebab dia dah dikira menanggung kewajipan pada waktu tu. Baik. Baik. Alamatul bulugh salasah. Tanda-tanda baligh ni ada 3. Bila disebut tanda ataupun alamah, bahasa Arab sebut alamah ni adalah ad-dalalah ataupun al-amarah, tanda. Kita pun terjemah sebagai tanda lah. Tapi dari segi istilah fiqhnya, tanda ni apa dia? Al-alamah ni apa dia? Al-alamah ni adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa la yalzamu min adamihi al-adam. Perkara yang melazimkan dengan ada dia, adalah satu perkara yang lain, dan tidak jadi lazim pula kalau kata dia tak ada perkara lain tu. Kita contoh, kita berkata bab baligh ni. Baligh ni kita katakan ada 3 tanda. Jadi kalau cukup umur 15 tahun tu sebagai salah satu tanda kepada baligh, jadi adanya umur 15 tahun bagi seseorang itu sampai umur 15 tahun, maka adalah baligh bagi dia. Sebab itulah cukup umur 15 tahun ni dikira sebagai tanda. Sebab bila ada umur 15 tahun, jadi adalah baligh itu. Tapi tidak jadi mesti bila tidak cukup umur 15 tahun lagi, baligh itu tidak ada. Tidak semesti gitu. Sebab mungkin seseorang itu tak ada tanda cukup umur 15 tahun, tapi baligh tu dah ada dah, dengan sebab ada tanda-tanda yang lain. Jadi nak sebut istilah apa dia? Alamah. Sebab dalam bila kita mengaji mana-mana ilmu, bagi orang yang nak mencebur diri dalam ilmu agama lah, ataupun yang tidak mencebur diri pun, sekadar nak lepaskan tanggungjawab dia dalam kewajipan dia pun, mengaji Safinatul Najah ni, nak sebut juga bahawa bila mengaji ilmu-ilmu agama, ilmu Islam ni, khususnya kitab-kitab lama, kitab-kitab para ulama kita ni, dia ada perkara, ada istilah-istilah yang digunakan dalam pertuturan bahasa biasa ataupun orang Arab guna. Sebab tu kita panggil istilah dari segi bahasa. Dari segi bahasa tu maksudnya merujuk kepada apa? Merujuk kepada penggunaan masyarakat Arab terhadap kalimah tu. Kalau kita sebut tadi al-alamah, alamah ni kita pun guna alamat kan? Alamat itu maksudnya tanda. Jadi dari segi bahasa, alamah ni digunakan oleh orang Arab dari segi penggunaan bahasa Arab yang tulisnya membawa makna ad-dalalah, ataupun terjemahan kitanya petunjuk, ataupun al-amarah juga membawa maksud tanda. Jadi itu istilah dari segi bahasa. Sebab tu saya sebut tadi al-alamah dari segi bahasa maksudnya apa dia? Maksudnya ad-dalalah, itu petunjuk, ataupun al-amarah yang membawa makna apa dia? Tanda. Tapi dari segi istilah syarak, ataupun bila kita mengaji istilah fiqh ataupun khususnya usul fiqh, dia sebut alamah ni adalah sebagaimana yang disebut juga oleh Syekh Ahmad Asy-Syatiri dalam Nailur Rajah. Tanda ni ataupun al-alamah ni maksudnya ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa la yalzamu min adamihi al-adam. Perkara yang mesti bila ada dia, adalah perkara yang ditunjuk tu, adalah perkara yang ditanda tu. Dan apabila, tapi tidak semestinya kalau kata sesuatu itu tak ada, jadi tak ada juga perkara yang ditunjuk. Tidak semesti. Mungkin dia tak ada tapi benda yang ditunjuk tu ada. Signboard je tak ada tapi masjid ada. Contohnya lah, kita bawa contoh. Ataupun umur 15 tahun itu tak ada, tak sampai lagi, tapi baligh dah ada. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan al-alamah ataupun tanda. Maksud al-bulugh pula, alamatul bulugh, maksud baligh ni usulu
ila haddit taklif. Usul haddit taklif, sampai kepada had ataupun batas taklif. Maknanya dah sampai taklif, senang cerita kita. Baligh ni maksudnya apa dia? Bulugh ni ataupun baligh ni orang yang dah sampai had taklif. Orang yang dah sampai had taklif maksudnya orang yang dah sampai masa dia dah diletakkan tugas dan tanggungjawab untuk laksanakan kewajipan. Jadi terbeban dah di atas bahu dia. Kena buat semayang, kena kena tunaikan solat, kena puasa, kena zakat, dan segala kewajipan dalam agama lah yang dibebankan kepada dia. Itu tanda baligh. Tanda baligh ada 3. Jadi para ulama sebut 3 ini sahaja tanda baligh. Tak ada tanda yang lain. Kita kadang-kadang bila tengok seseorang itu, ataupun biasa kalau orang perempuan ni berisi elok, maknanya segala perhiasan itu dah nampak. Atau mungkin dah ada tanda-tanda baligh yang 3 ni, ataupun mungkin juga tidak. Tapi sebahagian orang kalau ukur dengan semata-mata zahir tubuh badan itu bukan dikira sebagai tanda baligh. Tanda baligh ni mesti 3 ni. Tak payah reka yang lain lah. Mesti 3 ni je. Tak ada tanda-tanda yang lain. Jadi tanda pertama adalah sempurna umur 15 tahun menurut kalender Islam bagi lelaki dan perempuan. Alamat yang ataupun tanda baligh yang pertama adalah cukup umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Yang ni bagi yang tidak dimulai dengan tanda-tanda yang lain. Maknanya sebelum tu tak ada tanda mimpi, tak ada tanda keluar air mani umur 9 tahun ataupun lebih, ataupun tak ada tanda haid bagi orang perempuan umur 9 tahun ataupun lebih. Jadi haid ataupun baligh dia mestilah mula dengan umur dia 15 tahun. Jadi bagi orang yang lelaki dan perempuan yang sampai umur 15 tahun, dikira dia sebagai baligh. Di mana mula kira umur 15 tahun tu? Bukan daripada kandungan ibu. Bukan daripada mula kandungan ibu tu. Tapi mula dia adalah bila dia lahir. Lahir itu pula adalah detik dia terpisah sepenuhnya badan daripada rahim ibu dia tu. Maknanya dah keluar sepenuhnya badan, itu titik mula, dikira start umur dia. Jadi kalau daripada detik tu sampailah kepada 15 tahun secara tepatnya. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh dalam Nailur Rajak sebut ayyamdiya ala sabiyyi awis sabiyyati min ba'di infisali jami'i badanihi 15 sanatan qamariyatan tahdidiyah. Maknanya 15 tahun itu maksudnya apa dia kata? Sampai umur baligh itu adalah berlalu bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan selepas pada berpisahnya seluruh badan itu daripada badan ibu dia. Maknanya dia keluar sepenuhnya dah. Bukan kata waktu kaki keluar kepala duk terlekat dalam rahim lagi, waktu tu tak dikira lagi. Maknanya bila keluar ke semua tubuh badan itu daripada perut ibu dia, rahim ibu, di situlah titik mulanya dikira umur dia. Jadi lepas daripada tu sampai kepada umur 15 tahun daripada titik mula dia keluar tadi tu, waktu tu dikira dia sebagai baligh. Dan min ba'di fisal jami' badanihi 15 sanatan qamariyatan tahdidiyah. 15 tahun itu pula adalah 15 tahun ikut kalender Islam, ikut tahun qamariyah, tahun hijriyah ni yang kita sekarang ni 1442 kan. Jadi 1400 lebih tu, iaitu tahun yang dikira. Jadi bila berlalu 15 tahun secara tepat, tahdidiyah ni maknanya tepat 15 tahun, bukan dikira dengan lebih kurang. Tak. Kita sekarang ni mudah sebab ada rekod. Keluar pada hari Ahad sekian-sekian, pada jam 9.30 pagi. Jadi cukup 15 tahun pada hari sekian-sekian, jam 9.30 pagi, itulah waktu yang tepatnya sampai umur baligh bagi seseorang. Itu secara terperincinya kita sebut macam mana seseorang itu nak kira. Mulanya dia ditaklifkan sebagai hamba Allah yang kena laksanakan segala tanggungjawab dalam agama. Ini tanda yang pertama.
Bagi yang tak ada tanda-tanda yang lain lah, tak ada yang tanda yang seterusnya yang kita akan bincang. Jadi yang pertama ni, orang yang umur dia 15 tahun sampai umur 15 tahun, bagi lelaki dan perempuan kedua-dua mengikut kalender Islam, mulanya umur 15 tahun itu dikira bila dia berpisah sepenuhnya daripada badan ibu dia masa kelahiran, dan mestilah secara tepat, disebut dalam kitab tahdidiyah, mana secara tepat, bukan dikira lebih kurang. Tak. Kalau dulu mungkinlah payah, maknanya kadar kita mampulah nak kira sebagai tepat tu kan. Kalau dulu-dulu kira sebagai hari, itu pun cukup dah. Tapi kita zaman sekarang ni dah ada rekod. Lahir pada bila-bila sekian-sekian hari, sekian-sekian pada jam sekian-sekian. Siap minit dan saat pula kadang-kadang direkodkan oleh bidan hak sambut tu. Jadi kita bolehlah kira time tu sebagai time mula kita lahir, dan 15 tahun lepas pada tu kalau tak ada tanda-tanda lain mendahului, jadi cukup 15 tahun tu dengan kalender Islam tadi dikira baliglah seseorang tu. Ni kena berhati sebab kita pun ada anak kan. Kalau yang ada anak ni kena berhati kepada anak lah. Kalau tak ada tanda-tanda keluar mani dan juga tak ada tanda haid bagi orang perempuan, jadi cukup umur 15 tahun ni adalah tanda yang dikira sebagai dia baligh. Jadi kita pun kena sebut macam-macam dah kepada dia, sebab dah dibebankan dah dia dengan segala tanggungjawab. Yang kedua, bermimpi sehingga keluar air mani. Yang kedua adalah mimpi sehingga keluar air mani. Al-ihtilam disebut. Al-ihtilam ni adalah maksudnya mimpi, ataupun senang kita sebut tadi mimpi basah. Tapi disebut di dalam kitab Al-Ihtilam. Tapi para ulama sebut tidaklah terikat dengan mimpi. Tidaklah terikat dengan mimpi. Tapi disebut di sini mimpi itu sebab kebiasaannya seseorang itu keluar air mani pada umur tersebut, iaitu pada umur 9 tahun ni, bukan dengan sebab dia keluar mani itu bukan dengan sebab jima biasanya, sebab dia masih lagi di peringkat umur awal, muda, maknanya tidak kahwin lagi. Yang biasanya kalau keluar air mani pada waktu itu adalah bagi orang yang bermimpi basah. Jadi dengan sebab tu para ulama sebut al-ihtilam, sebab kebiasaannya begitu. Tapi para ulama sebut bukanlah terikat seseorang itu kena mimpi dulu baru dikira sebagai dia baligh. Tidak. An-nathaniyata min alamati bulughi as-sabiyyi was-sabiyyah khurujul mani ba'da ikmalihima 9 sinina qamariyatan taqribiyah. Jadi disebut sini maknanya apa dia? Maknanya keluar mani. Seseorang itu keluar mani setelah sempurna umur 9 tahun bagi kedua-dua, lelaki dan perempuan. Jadi kanak-kanak yang dah sampai umur 9 tahun dah keluar mani ketika umur 9 tahun. Kalau sebelum tu tak dikira lah. Dia mesti cukup umur 9 tahun keluar mani time tu, barulah dia dikira sebagai baligh. Kalau keluar sebelum tu tidak dikira. Keluar selepas tu dikira lah. Tapi hak dia mestilah umur 9 tahun. 9 tahun ni dia tidaklah tepat disebut 9 sinina qamariyatan takribiyah. Dia 9 tahun takribiyah ni bahasa kita mudah cerita lebih kurang. Lebih kurang nak sampai umur tepat 9 tahun. Jadi lebih kurang di sini para ulama sebut dari segi uruf kita. Uruf kita macam mana? Uruf kita kalau kata kira 3-4 hari ataupun 4-5 hari nak sampai tepat 9 tahun tu, 4-5 hari sebelum tu keluar mani. Waktu tu uruf kita kata tu 9 tahun dah. Jadi waktu tu dah dikira sebagai baligh lah. Tapi kalau kata 8 tahun tu nak masuk 9 tahun, tapi berapa bulan lagi nak masuk ke 9 tahun? Tahun hijrah ni kan. Contohnya 3 bulan ataupun 4 bulan, itu masih lagi kita kata apa? Belum lagi sampai umur 9 tahun. Kalau keluar mani pada waktu tu pun tidak dikira lagi dia baligh. Tapi apa-apa pun ianya merujuk kepada uruf lah. Uruf macam mana, kalau kata lebih kurang dalam seminggu ataupun 2 minggu, mungkin yang kata itu dah sampai umur 9 tahun. Jadi kalau keluar mani dalam 2 minggu ataupun seminggu ataupun 4-5 hari sebelum tu, itu dikira sebagai baligh dah. Cuma nak disebut di sini adalah tidak semestinya tanda tu datang dengan mimpi. Tidak semestinya mani itu datang keluar dengan sebab mimpi.
Dan perincian di sini dalam kitab Nailul Rajak ni, Syekh Ahmad Asy-Syatili sebut, falau wasala ila al-qasabah thumma 'ada ka'an yumsika dzakarahu 'inda ihsasihi bihi lam yablugh bihi 'inda Ibn Hajar wa khalafahu Ar-Ramli. Jadi dia sebut kat sini, kalaulah perincian sikit dia sebut, seseorang itu, lelaki contohnya, bila nak keluar air mani, air mani itu dah ada di kemaluan dia, tapi dia pegang menjadikan air mani itu tidak keluar. Adakah dia dikira sebagai balik? Sebab kat sini sebut dia mesti keluar mani. Tapi di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata tidak balik lagi bagi orang yang tahan. Tidak semestinya tahan dengan tangan lah, maksudnya mana ketika mana dia rasa dah nak keluar daripada kemaluan itu air mani, tapi dia tahan. Mana tahan tu menyebabkan mani itu tidak keluar. Jadi ada pandangan sebut, Imam Ibn Hajar khususnya kata tidak balik. Tapi Al-Imam Ramli kata balik. Jadi yang saya dapat, yang dengar daripada para guru pun, biasanya disebut dikira juga sebagai balik. Tapi tidak wajib mandi lah, sebab mani itu tidak keluar. Tapi kalau mani keluar, jadi wajib mandi dan dikira sebagai balik juga. Kedua-dua perkara itu pada waktu itu. Jadi di situ itu perincian berkenaan dengan tanda kedua bagi yang bermimpi. Di dalam kitab ini ada perincian lain disebut lagi. Syekh Nawawi Bantani sebut, maksud al-ihtilam ni bukan secara khusus ni disebut orang tu mesti bermimpi dulu. Tidak semestinya bermimpi, tapi yang dimaksudkan dengan ihtilam sini adalah keluar mani. Keluar mani sekalipun mani itu tidak keluar melalui kemaluan, tidak keluar melalui zakar, ataupun tidak keluar melalui faras kalau orang perempuan. Contohnya disebut, kalau kata kemaluan itu tertutup pun, maknanya mani itu boleh keluar lagi melalui jalan yang lain. Contohnya ialah ada orang yang ada implikasi perubatan, contohnya implikasi kesihatan, maknanya kemaluan itu sakit, maknanya ada lubang lain. Contohnya doktor buat untuk dia qada hajat dan sebagainya. Contohnya lah mani pada waktu tu, pada dia umur 9 tahun tu, mani tu keluar melalui jalan tu, juga dikira sebagai orang tu balik, walaupun tidak keluar daripada kemaluan. Jadi asalkan keluar mani, sekalipun daripada jalan yang lain. Wa sawa'un kharaja min tariqihi al-mu'tad aw ghairihi ma'a insidalil asli. Sama ada keluar daripada jalan yang biasa ataupun jalan yang lain daripada biasa, dengan sebab tertutup jalan yang asal. Jadi dikira juga sebagai balik. Wa sawa'un kana fi naumin aw yaqazatin bi jima'in aw ghairihi. Tidak kiralah sama ada seseorang itu ketika mana dia tengah tidur keluar mani, dikira balik, ataupun ketika tengah sedar, boleh jadi dia keluar mani, dikira juga balik juga, walaupun dia tidak dalam tidur. Ataupun dengan jima', seorang itu dah sampai umur 9 tahun, contohnya mungkin dah kahwin dah, jadi dia keluar mani dengan sebab dia jima' dengan isteri ataupun suami isteri, kan, keluar mani dengan jima' dan umurnya dah 9 tahun, jadi dah dikira sebagai balik. Ataupun dengan tidak jima' sekalipun, keluar dengan sebab benda-benda lain, sehingga kan kalau kata keluarkan dengan tangan sendiri pun pada waktu tu dah sampai umur 9 tahun, dia dikira juga sebagai balik, walaupun perkara yang dia buat tu adalah dosa, walaupun perkara yang dia buat tu adalah maksiat. Jadi dah dikira ni lah, dah dikira dah dikira berdosa lah. Ke belum lagi? Kena tengok juga tu. Baik. Jadi kedua-duanya, tanda yang kedua ni adalah bagi kedua-dua lelaki dan perempuan. Itu perincian berkenaan dengan tanda yang kedua. Kita faham tadi tanda yang pertama adalah cukup umur 15 tahun, mestilah tepat 15 tahun tu, tahdid tepat
Start daripada dia keluar secara sepenuhnya daripada rahim ibu dia cukup 15 tahun. Ini kedua-duanya, kedua-dua lelaki dan perempuan ada tanda ni. Yang keduanya adalah keluar mani bagi lelaki dan perempuan yang mana umurnya dah cukup 9 tahun. 9 tahun itu ikut kalender Islam, dan 9 tahun tu kita kata lebih kurang, bukan secara tepat sebagaimana yang umur 15 tahun tadi, tanda yang pertama tadi. Itu yang kedua. Pasal itu, tanda yang ketiga pula adalah datang haid bagi perempuan pada umur setelah dia sempurna 9 tahun menurut kalender Islam. Tanda yang ketiga ni adalah tanda khusus bagi orang perempuan sahaja. Adapun tanda yang kita bincang, tanda yang pertama dan kedua tu, itu bagi kedua-dua lelaki dan perempuan. Jadi kesimpulannya, dalam bab tanda baligh ini, 3 tanda bagi orang perempuan dan 2 tanda sahaja bagi lelaki. Sebab 2 tanda kedua-duanya ada pada lelaki dan perempuan. 1 tanda iaitu haid khusus bagi orang perempuan sahaja. Yang ketiga ni adalah datang haid bagi perempuan yang umur dia telah sempurna 9 tahun menurut kalender Islam. Dalam bab haid bagi orang perempuan ni, tanda dia dikira baligh ni adalah secara takribiyah. Takribiyah ni secara kita kata lebih kurang. Tapi lebih kurang di sini dalam mazhab kita Syafi'i meletakkan juga lebih kurang itu mestilah dalam tempoh 16 hari sebelum sampai kepada umur yang tepat. Contoh kita kata hari sekian-sekian dilahir, ataupun hari sekian-sekian hari Ahad, contohnya pada hari inilah kan, hari Ahad 11 hari bulan pada jam 11 pagi, ini tepat cukup umur dia 9 tahun. Tapi haid dia tu keluar sebelum tu lagi. Sebelum tu adalah mestilah dalam tempoh 16 hari sebelum. Kalau tempoh 14 hari sebelum pada tarikh hari ni, saat hari ni, ataupun tempoh 15 hari sebelum pada tarikh hari ni, ataupun 10 hari sebelum pada tarikh yang kita sebutkan tadi tu, tarikh hari ni, itu dikira sebagai baligh dah. Tapi sekiranya haid tu keluar sebelum tu lagi, maknanya pada hari ke-17 sebelum pada hari ni, sebelum pada tarikh kita sebut tadi tu, saat sekarang ni kan, saat kita katalah 11 pagi 11 hari bulan 7 hari ni, saat ni, maknanya 17 hari ataupun 18 hari sebelum keluar haid, waktu tu itu tidak dikira sebagai baligh. Dan haid, darah yang keluar tu dikira sebagai istihadah, dia bukan kira sebagai haid. Itu perbincangan dalam bab haid lah pula. Cuma kita nak sebut macam mana haid ni dikira sebagai tanda baligh. Tanda baligh bagi haid ni adalah apa dia? Adalah cukup umur 9 tahun bagi seorang perempuan itu, dan haid tu keluar ketika umur 9 tahun ataupun sebelum sampainya umur 9 tahun, tapi dalam tempoh 16 hari. Kenapa 16 hari? Dalam mazhab kita sebut 16 hari itu adalah sekurang-kurang haid, iaitu sehari semalam campur dengan sekurang-kurang tempoh suci seorang wanita, iaitu 15 hari. Jadi 15 hari campur sehari, jadilah 16 hari. Itu perbincangan ataupun perincian bab haid. Ini kena tahulah, memang kena tahulah, sebab tu kita mengaji, dan sebab tu ianya diletak di awal-awal kitab, supaya kita sedar dan kita tahu. Kalau tidak, untuk kita pun ilmu ni adalah untuk anak-anak dan cucu-cucu kita yang sekarang ni wallahu ta'ala a'la wa a'lam, terbuka ataupun tidak mereka ni nak mengaji. Kalau terbuka untuk mengaji, alhamdulillah. Kalau kata tidak tahu lagi dalam tempoh sekarang ni mengaji agama ataupun tidak tahu ke tak tanda-tanda baligh ni, kita lah ibu-ibu, ayah-ayah, tok nenek yang kena bagi tahu. Sebab waktu tu dah jadi kritikal dah jadi kita kata apa,
Start mula dah dia tanggung sendiri segala perbuatan dia tu. Dosa, pahala, wajib, haram, dia kena tinggal yang haram, kena buat yang wajib. Kesemuanya dah, segala tuntutan agama pada waktu tu. Jadi kita kena sampaikan, kena bagi tahu. Itulah 3 tanda yang kita sebut kenaan dengan tanda-tanda balik. Itulah 3 perkara kenaan dengan tanda-tanda balik dengan perinciannya. Setakat yang saya ambil panduan daripada 2 kitab Syarah Safinatin Najah ni. Jadi semoga bermanfaat kepada kita untuk kita tahu tanda-tanda balik ni. Untuk yang seterusnya rasa macam penting juga untuk kita baca faedah apa yang disebut oleh Syekh Nawawi Bantani ni. Mungkin pada minggu depan kita sebut, kita baca sikit. Setakat duk baca ni ada juga perkara-perkara penting yang disebut. Bukan setakat untuk fiqh kita, tapi untuk untuk tarbiyah kita terhadap anak-anak. Apa yang ibu bapa kena tahu bila anak-anak ni sampai tempoh umur sekian-sekian, apa yang kena buat. Adakah tanggungjawabnya suruh semayang saja? Kalau kata tidak mampu nak ajar sendiri, macam mana tanggungjawabnya? Jadi kewajipan-kewajipan ni, susunan dan tertib ni kita kena tahu, barulah kita boleh susun. Kalau kata kita tak mampu, macam mana, apa yang wajib kita kena buat? Kalau kata kita tak ada duit, apa yang wajib untuk kita buat? Supaya pendidikan kepada anak-anak ni, biar anak-anak tahu ni kewajipan dia, sebab dia dah sampai umur balik dah. Jadi kita tengok pada minggu depan apa yang disebut oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah ni, lagi perincian berkenaan dengan bab-bab balik. Lepas pada itulah kita sambung ke fasal-fasal ataupun bab yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mungkin panjang sikit hari ni, saya mohon maaf terhadap kelewatan, dan kelewatan juga habis pada hari ni. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan pada pengajian kita pada pagi ni. Kita sambung pengajian kita pada minggu depan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.